Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam SPM Santai Sejarah. Hari ini cikgu nak kongsi berkaitan dengan panduan atau teknik menjawab sejarah SPM, kuasai format sebenar. Okey, jom kita santai bersama. Okey, bagi kertas 2, dia punya kod mata pelajaran adalah 1249 palang 2. Okey, terdapat bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 4 soalan struktur dan wajib dijawab. Daripada 4 soalan, 2 soalan adalah dari tingkatan 4 dan 2 soalan lagi dari tingkatan 5. Manakala bahagian B terdapat 7 soalan esei yang mana calon peperiksaan hanya perlu pilih 3 soalan sahaja. Manakala soalan yang dikeluarkan adalah daripada soalan tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Okay, seterusnya, masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Jadi cikgu cadangkan setelah pengiraan dibuat untuk soalan struktur, satu soalan jawab lebih kurang 15 minit dan bagi soalan esei setiap soalan jawablah dalam tempoh masa 30 minit. Jawab dalam kertas soalan untuk bahagian A dan buku jawapan ataupun kertas kajang untuk bahagian B. Wajaran bagi kertas 2 sejarah SPM adalah 50%, iaitu wajaran yang paling tinggi berbanding kertas 1 dan kertas 3. Okey, kita tengok pula kesalahan teknikal calon bila menjawab kertas 2 sejarah. Okey, yang pertama, calon tidak menulis nombor soalan. Yang kedua, calon salah tulis nombor soalan. Seterusnya, tulisan sukar dibaca dan menulis menggunakan pensel. Okay, kesalahan-kesalahan lain yang banyak calon buat adalah jawapan dalam bentuk jadual. Tidak boleh sama sekali dalam bentuk jadual. Tidak jawab dalam bentuk esei untuk bahagian B dan tiada ayat permulaan atau ayat tidak lengkap. Jadi ini menyukarkan untuk kita mengenal pasti jawapan calon. Okay, seterusnya, kesalahan teknikal calon untuk kertas 2 juga. Okay, calon sering membuat koding, umpama calon adalah pemeriksa kelas, pemeriksa kertas. Jadi calon kena buat skrip sebagaimana calon peperiksaan, bukannya pemeriksa kertas. Okay, selain daripada itu, calon hanya salin apa yang calon tahu saja, tidak jawab kehendak soalan dan jawapan tidak mengikut peruntukan markah. Markah hanya 4, jawab panjang berjela-jela. Markah 8 tetapi jawapan yang sikit. Jadi itu penting calon melihat peruntukan markah. Dan lagi sadis, calon tidak menjawab soalan. Okay, jadi calon bila berada di dewan peperiksaan, ingat jangan hantar kertas kosong, jawablah soalan. Okay, seterusnya, cikgu sertakan tips ataupun panduan menulis jawapan yang mudah difahami. Okay, macam mana nak mudah difahami skrip kita? Pastikan ada ayat permulaan yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Yang ini calon telah ada kemahiran menjawab dalam bahasa Melayu. Jadikan soalan sebagai ayat permulaan. Okay, seterusnya, calon perlulah menggunakan penanda wacana atau kata hubung bagi menggambarkan kesinambungan idea dalam menyampaikan fakta, huraian dan contoh. Seterusnya, calon juga gunakanlah ayat yang ringkas dan mudah difahami serta berhati-hati dengan penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma penting untuk hanya digunakan untuk memerihalkan tentang contoh. Okay, dan jangan gunakan tanda koma untuk menulis fakta secara berturutan. Okay, ini merugikan calon. Okay, seterusnya, calon juga kena fahami kehendak soalan melalui kata kunci soalan. Contoh kata kunci soalan, senaraikan,
mengapakah, buktikan, jelaskan, wajarkah, bezakan dan bandingkan. Okey, yang ini adalah kata kunci soalan yang memerlukan kaedah jawapan yang berbeza daripada calon. Jadi untuk huraian yang lebih lengkap berkaitan dengan kata kunci ini, sila tunggu video khas untuk teknik ataupun panduan menjawab kata kunci yang berikut. Okey, seterusnya calon juga perlu membuat perenggan, jika perlu sesuai dengan markah lah. Kemudian tulis dengan kemas, tulis jawapan mengikut peruntukan markah yang ditetapkan. Itu penting untuk calon mendapat markah yang Yang seterusnya, calon jangan panik. Jangan panik bila tengok soalan. Fahami kerencaman kata dalam soalan, iaitu penggunaan perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Jadi jangan panik. Di sini cikgu senaraikan contoh kerencaman kata yang sering digunakan dalam soalan. Contoh perkataan cabaran. Perkataan lain yang mungkin digunakan dalam soalan adalah seperti kekangan, rintangan, halangan, masalah, kekurangan dan juga kelemahan. Contoh soalan, apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatan negara? Dia ubah hanya kepada perkataan cabaran. Itu yang dikatakan kerencaman perkataan. Contoh, apakah kekangan, apakah rintangan dan sebagainya. Kerencaman yang lain, contoh kerencaman yang lain adalah penggunaan perkataan strategi. Strategi ini sama makna dengan cara, usaha, langkah, tindakan, amalan, cadangan dan juga persediaan. Contoh soalan, jelaskan strategi anda untuk memastikan keamanan dunia berkekalan. Calon boleh ubah perkataan strategi menggunakan perkataan cara, usaha, langkah dan sebagainya yang mana membawa maksud ataupun kehendak soalan yang sama. Antara kata lain, kerencaman yang digunakan seperti perkataan kepentingan. Kepentingan ini membawa makna yang sama bila kita menggunakan perkataan kebaikan, faedah, manfaat, sumbangan, kelebihan ataupun keistimewaan. Contoh soalan, mengapakah perpaduan penting kepada negara? Calon boleh tukarkan perkataan penting kepada perkataan kebaikan, faedah, manfaat dan sebagainya yang mana membawa maksud yang sama atau memberikan kehendak yang sama kepada lain. Seterusnya, kalau ada lagi kata kerencaman yang cikgu senaraikan, peranan. Peranan ini sama juga maksud dia dengan tugas, tanggungjawab, amanah ataupun komitmen. Sebagai contoh, sebagai warga negara patriotik, apakah peranan anda bagi meningkatkan kemajuan negara? Itu dia, jangan panik dengan penggunaan istilah di dalam soalan peperiksaan. Jadi rajin-rajinlah buat latihan, praktikkan cara menulis skrip yang betul. Jadi murid-murid, cikgu dah senaraikan tadi sedikit maklumat ataupun panduan untuk menjawab soalan SPM kertas 2 yang mudah. Dan di akhir rancangan kita hari ini, semoga ilmu yang cikgu kongsikan memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk teruskan membuat latihan, teruskan membaca fakta sejarah dan teruskan bersiaran bersama Santai Sejarah SPM. InsyaAllah di lain hari kita berjumpa lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.